Dia pun berkata, ya laitani la ya laitani mittu qabla hadha wa kunta nasyan mansiya. Saya nak baca cerita dia ni sedih. Masa ini satu orang perempuan yang dia tak tahu nak minta tolong dengan siapa dah ni. Sakit nak beranak dah sudah dikotok pada dia. Maksudnya dia sudah berandung dah. Sakit tak sakit, malu tak malu pun dia sudah nak beranak dah. Nah, maka dia kata, alangkah bertuahnya aku. Ya laitani mittu. Alangkah bertuahnya aku kalau aku ni mati dah. Mati. Qablu hadha, sebelum mengandung ni aku mati dah. Taklah mengandung aku ni. Pasal dia dalam kepala tu, ini mesti orang fitnah kat aku ni. Dah, macam-macam dia fikir. Dia satu orang yang cerdik, mesti orang kata macam-macam pada dia ni. Dah, fitnah yang akan timbul ni dia berasa dah. Dah. Ya laitani mittu qablaha mittu qabla hadha, sebelum pada ini, wa kunta nasyam mansiya, dan aku tidak akan lagi, aku ketika mati tu tak ada siapa dia lagi yang ingat adanya aku pun. Bila mati dia, kalau boleh orang tak ingat pun aku ni, aku siapa, Maryam siapa. Jadi tak tahu nama, hilang kisah gitu. Tak. Tapi tidak begitulah. Ni kata-kata yang keluar daripada orang yang sakit. Orang nak beranak macam-macam. Ada kata menyumpah pada suami dia lah, kamu lah ni yang menyebabkan aku mengandung. Menyumpah pada macam-macam. Ini kata-kata orang yang sakit nak beranak. Tapi dia ni kata-kata lagu lain lah dia ni. Orang beriman Fanadaha, maka telah diseru kepadanya oleh Jibril seru kepadanya, minta dia daripada bawah dia duduk atas bukit itu. Jibril duduk bawah. Jibril seru dia bawah, tidak bawah. Dia bukan bawah dia, bukan bawah punggung dah. Orang kata bawah punggung dah ni, dia duduk atas, Jibril duduk bawah depan dia dah. Jibril duduk pandu dia ni daripada lagi ni. Oh, dia ikut sekali. Oh, dia ikut sekali. Siapa dia lagi? Dia beranak perut besar terus dah kan? Tak ada Jibril. Boleh jadi Jibril kata mesti ikut ni gitulah. Dia pujuk pula sambil-sambil. Boleh jadilah tu. Itu semua sangkaan lah. Tapi yang zahirnya boleh jadi daripada sana. Patut Jibril jelma di bawah tu gitu. Kita kena beritahu semua. Jangan daripada akal kita. Daripada bawahnya, Allah tahzani, jangan kamu bersedih. Jibril kata, jangan bersedih. Qad ja'ala rabbuki, sesungguhnya telah dijadikan oleh Tuhan kamu tahtaki sariya, di bawah kamu tu, tengok tu, jangan sedih. Dia berhenti situ di pada pasir. Ni kebun ni. Yang kata pokok mati tu, ia satu riwayat dah. Tapi dia ni di pangkal pokok. Boleh jadi dah pokok dah berbuah dah ke apakah itu macam-macam punya cerita lah. Tapi yang zahir pada ayatnya ialah dia bila jatuh tu tak ada lah macam di mana aku nak ambil air, nak anak aku beranak ni, nak basuh nak apa ni. Tak, budak tu kena mandi kan mesti keluar darah ke apa ke. Maka kata Jibril, Allah tahzani, jangan kamu bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sesungguhnya Allah Ta'ala tu dah jadikan di bawah kamu tu anak sungai. Bawah dia tu ada anak sungai dah. Dia tengok tu ada anak sungai dah mengalir dah. Sebelum tu tak ada pada pasir ni. Sebab apa ni? Allah Ta'ala yang menciptakan Nabi Isa daripada tak ada kepada ada, iaitu melalui mak dia saja. Dan diperintah perut besar terus. Maka segala kemudahan yang perlu kepada Siti Maryam tu Allah Ta'ala lah kena sediakan, kalau tidak mati.
Mati Nabi Isa tu. Bukan? Beranak pada pasir mati, tak ada air, tak ada apa. Dah Tuhan qada dah begitu, maka Tuhan sediakan perkara. Begitu juga Tuhan cipta manusia, dia sediakan langit, bumi, dia sediakan tanah, dia sediakan rumput. Rumput kita tak pernah tanya rumput tu apa bahasa ni, tumbuh rumput ni. Hari-hari kita kena mesej ni. Dah rumput ni untuk makanan lembu, kambing. Supaya kita satu hari akan makan, beli kambing, beli lembu kat pasar. Cuma kita orang Bandar Kuala Lumpur ni ingat, tak ada guna ni. Itu kita kata kalau ambil kambing seekor, bela tak payah pun mesin. Kambing seekor je bela, atau biri-biri seekor letak situ. Gitulah. Kalau macam mana pun cerita ni ya. Jadi anak sungai satu. Kemudian Jibril kata lagi, wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Kamu pegang umbi pokok tu, kamu goyang. Bila kamu beranak ni, kamu goyang pokok. Apabila Nabi Isa beranak, ikut satu riwayat kata beranak tak ada darah, keluar sekali ke minyak. Ikut satu riwayat, macam-macam lah riwayat. Rekahnya dia basuh, dia mandikan. Beranak seorang diri ni tak pernah beranak dah sekali. Beranak seorang diri pula di tempat terbuka ni. Tempat terbuka tapi tak ada orang. Ada orang. Nah. Jadi dia beri sedia air. Adalah di gagah-gagah, dimandikan anak dia, pegang anak dia. Lepas tu Jibril pun kata, ni orang baru beranak ni. Ni baru beranak. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Kamu goyanglah ke arah kamu. Bi jiz'in nakhlati. Pangkal pokok tama. Macam mana ni nak goyang pokok tama ni? Nak goyang pula pangkal pula tu. Kita bukan goyang pokok kelapa, tak bergerak. Batang pokok kelapa, bukan ubi. Ni batang pokok kelapa, panjat goyang pun tak bergerak sangat. Tapi ini isyarat pada usaha. Maka Jibril kata, nusaqit alaiki rutaban janiyah. Maka akan gugur kepada kamu rutaban janiyah. Jadi buah-buah tama yang masak ranum. Maknanya siapa-siapa yang beranak, sunat yang paling bagus sekali untuk menyihatkan ibunya yang baru beranak, baru bersalin ni, ialah makan buah kurma. Itu dalil tu. Dalil. Beranak aja, nak beranak tu cari buah kurma dulu. Cari buah kurma yang masak. Bukan yang kering itu, yang masak. Rutab. Rutab. Rumah dah kering. Yang kering tapi dah tak ada, ambil yang kering tak apalah. Tapi kalau boleh yang rutab tu. Yang masak ranum. Ada sekarang ni jual supermarket banyak ni. Nah. Rutab tu dia basah lagi dia macam ada jual di pasar. Jadi kita cuba carilah. Dia ada kelak-kelak sikit. Kita selalu makan tu. Tapi kalau tak ada tu, buah kurma biasalah. Nah. Ni boleh ilmu ni. Ilmu daripada Quran ni Tuhan beritahu sendiri ni. Ini cerita karut ni. Ni. Ini macam orang kita pula. Kalau beranak ni pantang ni tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Tu cerita lain pula. Tu syirik kepada Tuhan pula tu. Benda halal kita pergi haramkan. Kamu beranak ni tak boleh makan ayam ni. Yang Cina pula kalau beranak wajib makan ayam pula Cina. Ini juga syirik pada Allah Ta'ala. Ini gitu. Benda yang halal kita kata haram, masa pantang tu juga syirik pada Allah. Kalau nak tak ayat ni, berkenaan perkara ni kita boleh tengok dalam surah Al-An'am. Bila kita belajar surah Al-An'am besok kita akan tahu. Lepas tu Jibril kata lagi ni. Lepas tu goyang pokok ni, sudah goyang pokok, Jibril pun kata Fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah buah kurma tu, minumlah daripada air tu, wa qarri aina, dan sejuklah mata kamu. Jangan duduk sedih ni. Jangan duduk sedih lah. Sejuklah mata kamu dengan tengok anak. Sejuklah mata kamu dengan tengok anak.
fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawma. Maka tatkala kamu jumpa mana-mana lelaki atau mana-mana manusia, satu orang ke, tak kira satu orang ke apa ke, faquli inni nazartu lirrahmani sawma. Maka kamu isyaratlah. Kata sini kata dengan isyarat. Kata sini kata dengan isyarat. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar tak cakap-cakap. Aku bernazar iaitu puasa. Puasa tak kata-kata. Puasa tak cakap. Puasa tak cakap. Falam ukallima al-yawma insiya. Maka aku tidak akan berkata-kata pada hari ini kepada mana-mana manusia. Dia isyarat dia ni puasa. Dia isyarat dia puasa tak bercakap. Dan isyarat laginya dia tidak akan bercakap dengan siapa-siapa pada hari ini. Ya? Itu Jibril ajar pada dia. Nah, ya. Ada setengah riwayat kata hari lepas beranak tu, lepas makan buah rutab tu jadi tenaga pulih. Terus dia bawa anak dia balik. Ada setengah kata duduk 3 hari. Kalau satu 3 hari. Ada setengah kata 40 hari. Tapi kita lebih pasal ini cerita mukjizat belaka ni. Cerita mukjizat belaka. Lepas makan tu dia sudah rasa okey dah. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maka terus dia bawa anak dia. Lepas beranak tu, lepas cuci-cuci apa semua, makan rutab tu, makan buah kurma tu, terus jadi sihat balik. Maka terus dia bawa anak dia kepada kaum dia. Sambil mendukung anaknya, tahmilu. Bila kaum dia tengok bawa mari budak. Selama ni jalan seorang pun tidak. Apa? Jalan rata-rata tak pernah. Tiba-tiba bawa budak. Oh, kamu ni duduk atas masjid, duduk sini dengan orang punya. Patutlah tak keluar-keluar ni. Oh, ni fitnah. Fitnah orang Yahudi ya. Qalu ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Sesungguhnya kamu sudah bawa satu perkara yang amat mungkar. Maka keluarga dia apa? Ini kaum dia ni, keluarga dia ni. Ni keluarga dia, pak saudara, tok saudara, buku, 2 buku apa ni, yang orang alim-alim ni. Orang alim-alim Yahudi ni. Dia keliling masjid ni. Ya ukhta Harun, wahai adik perempuan Harun. Maka abu kim raati. Maka abu kim ra'asawi. Wa ma kanat ummuki baghiya. Tidaklah bapa kamu ni satu orang lelaki. Tidaklah bapa kamu satu orang lelaki jahat. Sekarang ni kalau bahasa tidaklah bapa kamu ni jenis playboy ni, kaki perempuan ni. Wa kana ummuki baghiya. Dan tidaklah mak kamu ni satu perempuan jahat. Tidaklah mak kamu ni jenis pelacur dak. Macam mana kamu ni bapa kamu orang soleh, mak kamu orang soleh. Macam mana kamu dia berzina bawa anak pula ni? Gitu ni. Tak. Maka Siti Maryam isyarat kepada anak dia. Fa asyarat ilaihi. Maka dia isyarat kepada anak dia. Dia tunjuk pada anak. Dia nazar tak cakap kan? Dia isyarat pada mula-mula dia isyarat tak cakap. Kemudian dia isyarat. Apa-apa tanya dia. Dan Jibril suruh beritahu itu, dia buat. Dia nak jawab tak kerti dah. Jangan jawab. Kau puasa, senyap. Jangan dia kata. Isyarat. Biar anak kamu jawab. Ini. Bila isyarat pada tu, maka mereka pun kata, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana mahdan sabiya. Bagaimana kami boleh berkata-kata dengan satu orang bayi, satu orang budak, satu orang budak yang masih dalam buayan lagi, satu bayi budak lagi. Budak
kecil benar ni. Kaki 2 jari je. Tapak kaki 2 jari. Macam mana nak bercakap ni? Gigi pun tak ada ni. Bila mereka kata begitu saja, Nabi Isa masa tu mengikut riwayatnya, saya lebih suka kata riwayat pasal nak hadis ni nak mengesah tu tak boleh nak mengesah jadi baik kita kata riwayat lah. Baik kita kata riwayat. Qala inni Abdullah. Terus Nabi Isa turun daripada dukung mak dia. Terus turun berjalan dan duduk antara 2 sujud. Bukan dia cakap waktu dalam. Oh dah, bukan duduk gini cakap gini. Dah, dia terus turun. Jalan terus. Turun, kemudian duduk antara 2 sujud sambil berkata, Inni Abdullah. Aku ni hamba Allah. Menafikan orang Yahudi duk tuduh mak dia tu berzina. Dia ni maknanya anak zina. Dan menafikan yang orang Kristian kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Dua-dua. Inni Abdullah jawab dua-dua terus. Iaitu aku ni hamba Allah. Mana aku bukan anak zina. Mana menafikan orang Yahudi tuduh mak dia berzina dan dia tu jadi anak zina. Dan membersihkan dia daripada tuduhan orang Kristian mengatakan dia ni anak Tuhan. Atani al-kitab, aku diberi kitab. Setengah kata diberi terus kitab Injil pada dia sekaligus. Setengah kata diberi lepas pada ni. Wallahu a'lam. Wa ja'alani nabiyya, dan dia Allah Taala sudah jadikan aku ni satu orang nabi. Setengah kata nabi masa kecil lagi, setengah kata nabi masa besar sikit. Wallahu a'lam juga. Wallahu a'lam. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan dia jadikan aku ni diberkati di mana saja aku berada kerana aku mengajarkan tabligh. Jadi siapa-siapa yang nak berkat, senantiasa dapat berkat, pergi tabligh orang. Mengajar orang tabligh, mengajar orang pun tabligh, saya bawa agama pun tabligh, dan siapa-siapa yang buat kerja tabligh ni dapat berkat. Ini dak ni Tok Guru minta berkat. Minta berkat dengan Tok Guru tu kufur. Pasal Tok Guru bukan pemberi berkat. Yang memberi berkat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi tidak boleh minta berkat dengan Nabi Muhammad. Ya sekali tak minta ni selawat pada Nabi nak minta berkat. Hadiah Fatihah pada Nabi nak dapat berkat juga. Bodek Nabi hantar Fatihah satu untuk dapat berkat. Itu juga syirik pada Allah. Pemberi berkat sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah menerima berkat, kita pernah menerima berkat. Tempat diberkati, ada tempat-tempat diberkati, Mekah, Madinah, apa, Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Raudah, Masjid Ismail, macam-macam lah. Itu semua tempat-tempat berkat mana pergi doa ibadat di situ dimakbul doa. Habis tu. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia perintah pada aku, Allah Taala perintah pada aku supaya jaga sembahyang. Jaga sembahyang ni maknanya jaga daripada mula-mula jaga daripada, kalau perempuan jaga daripada haid, iaitu bersih daripada haid, mandi haid. Lelaki pula mandi junub. Mandi junub tu kena cara bersih. Lepas tu bersih daripada tubuh, daripada najis. Lepas tu najis satu lagi ialah najis hati, iaitu syirik pada Allah. Itu najis hati. Yang najis dalam hati pun kena buang juga, iaitu syirik pada Allah. Bila buat iaitu mana kita jaga sembahyang. Dan sembahyang ini mesti ikut seperti mana Nabi ajar. Tak boleh kita sembahyang tidak seperti Nabi ajar. Nah, wazakati dan mengeluarkan zakat. Zakat ada dua makna. Zakat tu satu lagi zakat ialah menyucikan diri daripada syirik kepada Allah juga zakat, iaitu zakat maknanya membersihkan. Madum tu hayya, selama hidup aku, selama aku hidup.
wa barram biwalidati, dan aku diperintah juga berbuat baik dengan ibuku kerana aku tak ada bapa. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidaklah Allah Taala tu jadikan aku ni satu orang yang sombong, angkuh, ganas, sombong, angkuh, lepas tu buat tindakan-tindakan ganas pada manusia, syaqiyya, dan satu orang manusia yang, dan tidaklah Tuhan jadikan aku ni satu orang manusia yang celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma yamutu wa yawma ub'atsu hayya, dan selamat sejahtera ke atas aku pada hari aku dilahirkan, kerana dia dilahirkan dengan cara luar biasa, apa-apa. Pada hari aku mati, iaitu selepas Nabi Isa naik ke langit, dia turun akhir zaman, di zaman Imam Mahdi, kemudian bunuh Dajjal, kemudian bunuh Ya'juj Ma'juj, kemudian merintah, kemudian mati. Kemudian mati di akhir zaman. Hari dia mati itu selamat sejahtera. Mana dia ni matilah. Sekarang tak mati, esok mati, kemudian akan mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan selamat sejahtera pada hari aku dibangkitkan semula di pada mahsyar besok, itu terbangkit sebagai satu orang nabi lagi rasul. Maka Tuhan pun kata, zalika Isa bin Maryam, itulah orang yang bernama Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa saja bin Maryam, kita mesti bin bapa kita. Ajaran-ajaran daripada penunggu-penunggu kubur, ajaran-ajaran daripada tok guru, penunggu-penunggu kubur, semua nama-nama kita ni dibangkitkan dengan nama mak belaka. Bohong. Hanya Nabi Isa seorang je yang dibangkit daripada mahsyar dengan nama mak dia, pasal dia tak ada bapa. Nabi Adam tak disebut mak, tak disebut bapa. Adam saja, pasal tak ada mak bapa. Jadi kita manusia dibangkitkan dengan nama bapa, nama bapa masing-masing. Ada hadisnya, ada ayat Quran apa ada sikit kita tahu. Qaulil haqq, inilah yang aku beritahu kamu ini benar-benar berlaku. Ini kata-kata Tuhan pada dia, pada kita semua. Ini benar-benar berlaku. Ini kata-kata benar. Aku sendiri yang kata, Tuhan kata. Aku sendiri yang kata. Iaitu allazi fihi tamtarun, tentang Nabi Isa tu, maka tentang Nabi Isa tu satu orang yang tentangnya tamtarun, jangan sekali-kali kamu ragu-ragu. Jangan kamu ragu-ragu tentang Isa tu. Ini ayat berikut ni, ini dipanggil silap faham. Jangan berlaku silap faham dalam kita, seperti mana orang Kristian berlaku silap faham tentang Nabi Isa. Jangan kita umat Islam salah faham tentang Nabi Muhammad pula sebagai perantaraan. Nabi Isa Kristian buat sebagai perantaraan, kita Nabi Muhammad kita, Nabi kita Syekh Abdul Qadir sebagai perantaraan kita. Jangan gitu. Ini ayat ni berkenaan silap faham. Maka lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu, tidak patut, Tuhan kata ni, tidak patut bagi Allah Ta'ala an yattakhidha min waladin, untuk mengambil mana-mana anak angkat. Dan Tuhan tak beranak. Ambil anak angkat dah lah. Tuhan kata tak patut Allah Ta'ala ambil anak angkat. Subhanahu, maha suci Allah Ta'ala daripada perlu anak angkat. Mana anak angkat sini ialah perantaraan. Iaitu tawassul. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala sudah buat keputusan untuk buat sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka apa yang Allah Ta'ala perlu kata ialah, untuk benda tu ialah kun, jadi, maka jadilah dia. Tapi tidaklah Allah kata kun, jadi. Dia isyarat kepada cepatnya iradah Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala, iradah mana kehendak. Bila Allah Ta'ala kehendak, dia tak kata bukun, dia cuma isyarat, nak kata cepat.
Macam kita nak suruh mudah faham kan? Jadi faham kita. Tak. Tuhan yang tidak gitu. Isyarat saja gitu. Maksudnya ialah apabila Tuhan ada kehendak, nak buat jadi dah. Jadi iradah Allah Ta'ala boleh jadi, ambil contohnya cipta manusia sana ni, boleh jadi bila dia kata jadi itu, maka perut besar ambil masa 9 bulan. Baru perut besar, baru beranak baru untuk jadi manusia tu. Kemudian kau tu berlaku dah, nak tu jadi dah, tapi ambil masa beranak 9 bulan. Kemudian lepas 9 bulan ambil masa 15 tahun untuk akil balik. Kemudian ada 5 tahun pula baru boleh nak kahwin. Kurang-kurang kan, kita paling muda umur 20 lah kita kata. Tak? Nah? Jadi untuk jadi dewasa tu 20 tahun. Jadi kon hari ni, iaitu nak Tuhan nak suruh jadi hari ni, untuk jadi manusia yang sempurna boleh kahwin pula tu umur 20. Mana ambil masa jadi. Ada pun malaikatnya pula, kun Tuhan kata nak jadi malaikat tu terus jadi orang, jadi malaikat yang sempurna terus. Bidadari kun tu jadi terus. Jadi iradah Allah Ta'ala kun tu, nah, ambil masa untuk jadi ataupun terus jadi. Gitu. Maka tak salahlah pokok penunggu kubur kata kau beribu kali kau nak jadi baru beranak. Nak beranak pula kau pula boleh berjalan pula kau, boleh minum pula kau. Jadi satu orang manusia beribu kali kau. Tidak gitu. Kalau ada begitu, kita dalil. Dalil ni mari daripada penunggu kubur ya. Pokok penunggu kubur, yang ambil upah. Yang ambil upah penunggu kubur saya panggil. Yang orang fahaman ni yang panggil fahaman penunggu kubur. Wa innallaha rabbi wa rabbukum. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tu Rabbi, Tuhan yang menciptakan aku. Bila dia cipta aku, dia miliki aku. Bila dia miliki aku, dia kena beri makan pada aku, dia kena beri oksigen cukup pada aku, dia kena beri air cukup pada aku, dia kena beri tempat aku berteduh daripada matahari, dia kena beri tempat aku berehat malam. Jadi Tuhan ciptakan malam, ciptakan siang supaya manusia tu boleh hidup, ciptakan air untuk boleh hidup, ciptakan udara tu untuk kita boleh hidup. Kerana dia yang tu, macam contohnya seperti saya dah beritahu biasalah, kita tangkap burung dalam hutan tu, tangkap burung, ambil burung tu, bubuh dalam sarang, maka kita miliki burung tu. Jadi bukan cipta tu, milik baru. Lepas tu kita jangan bubuh air, mati burung tu. Bila kita ambil burung tu bubuh dalam sarang, kita kena wajib bubuh air untuk dia hidup, wajib bubuh makanan untuk dia makan. Lepas tu wajib buat tempat yang sesuai pula. Bubuh sempit gitu, mati juga. Tempat yang sesuai supaya dia boleh terbang, boleh apa dalam tu, boleh exercise, boleh buang, baru boleh kita bela. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta manusia, maka dia menyediakan segala sesuatu untuk manusia tu boleh hidup, supaya dapat diuji. Dalam tempoh ujian, buat syirik pada Allah seperti Hindu tu, dia sembah tokong dia tu, taklah. Masa dia dah sembah angkat tangan tu, kena petir satu, kena jari tak apa dah. Maka berhala tu dia ketuk sendiri tu. Kalau dia angkat tangan tu, kena satu. Siapa dia angkat tu, kena. Kalau Tuhan kotak begitu je, berhala yang mana ada tu dia sendiri ketuk. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam masa ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam masa ujian, buatlah nak buat apa, tak ada masalah. Aku tak akan kenakan tindakan apa-apa. Jadi oleh kerana Tuhan tak buat tindakan apa-apa, dia kata kita buat ni betul. Ni kita jalan tapi boleh ni, takkan salah. Ni kita angkat kawadi ni, takkan salah ni. Ni tak luka pun. Itu semua masa ujian tak diberi. Ini kalau awak mengajar orang besok, orang tanya ni, orang Hindu tu buat ni, menjadi tu macam mana tu? Menjadi bukan dalil. Yang dalil mesti Quran, mesti hadis. Jadi Rabb, yang ni huraian tentang Rabb yang mencipta, memelihara. Bila dia cipta, dia kena pelihara. Bila bukan pelihara saja, mesti tadbir. Dia mesti tadbir ni.